Okey, kita mulakan pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Suara saya kuat ke pelan? Kuat? Kenapa duduk situ? Jelas. Oh. Panjat saya tiba-tiba naik ranking naik kapal terbang. Oh. Tiba-tiba naik business class. Okey, tak apa boleh. Tak, so saya macam kurang kuat. Okey Kuat, okey. Ke macam lain dengan. Kenapa? Hah? Oh, dia kembang. Tak, bukan saya baca suara. Okey, hari ni muka surat berapa? 360. Okey, hari ini kita masuk bab 53, bertajuk berwuduk sesudah bangun tidur, dan pendapat yang menyatakan bahawa mengantuk dengan kepala tersengguk-sengguk sekali atau dua kali, atau mengantuk dengan kepala terkulai tidak membatalkan wuduk. Bahasa Arabnya, bahasa Melayu panjang Bahasa Arab dua baris. Babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'sati. Okay. Babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'sati wan na'sataini awil khafqati wudu'an. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengkabarkan kepada kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengantuk sementara dia sedang solat, hendaklah dia pergi tidur hingga hilang rasa kantuknya. Kerana salah seorang dari kalian apabila solat dalam keadaan mengantuk, dia tidak sedar barangkali sama ada dia hendak meminta ampun tetapi malah dia itu memaki dirinya sendiri. Okey. Jadi ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini syarah judul bab. Okay. Babul wudu'i minan naumi. Maksudnya ini kita lihat tadi tajuk dia. Okay. Bab berwuduk sesudah bangun tidur, iaitu apakah hukumnya wajib atau mustahab. Jadi setelah kita bangun tidur, hukumnya apa nak berwuduk? Adakah ia wajib atau mustahab? Jadi ini antara perbincangan yang dimuatkanlah dalam bab ini. Zahir perkataan penulis iaitu Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawa mengantuk juga disebut sebagai tidur. Sedangkan pendapat yang masyhur membezakan kedua keadaan tersebut. Mengantuk dengan tidur sama ke tidak? Tidur-tidur. Mengantuk permulaan nak tidur. Masih sedar Menguap-nguap.
Macam mana tu Kak Sungguh? Menguap-nguap. Macam itu ya. Okey, tak apa. Kita lihat macam mana di sini. Sebab ada yang kata ngantuk dengan tidur tu sama kalau ikut kepada perbincangan ini. Tetapi pendapat yang masyhur membezakan kedua keadaan tersebut. Orang yang inderanya masih terjaga, yakni dia masih dapat mendengar ucapan teman duduknya meskipun tidak memahami lagi maknanya, disebut sebagai orang yang sedang mengantuk. Okey, jadi ini bezalah. Kalau kita mengantuk ni, kita masih lagi boleh dengar apa yang kawan kita sebutkan kat sebelah. Dia berbual tu dengar macam antara dengar dengan tak dengar lah macam tu, tapi masih lagi sedar. Kita tak kata kita tak dengar langsung. Cuma entah dia cakap macam mana entah macam tu kan. Kita tahu kawan kita cakap tapi entah dia cakap apa tadi ya. Okey. So ini kita panggil ia sebagai mengantuk. Jika kondisinya lebih dari itu, tapi kalau situasi orang tersebut dia lebih daripada keadaan tadi, maknanya dia kata di sini, maka dia disebut orang yang tidur. Dan di antara tanda-tanda tidur adalah mimpi. Baik berlangsung lama maupun sebentar. Jadi kalau dia sempat tidur terpeleset kan, tersedar balik, itu pun kita kata sebagai dia tidur. Sebab dia ada mimpi. Dalam kitab Al-Ain wal Muhkam, disebutkan bahawa mengantuk adalah tidur. Namun ada yang mengatakan makna keduanya berdekatan. Jadi ada yang kata tidur dengan mengantuk ni sama maknanya. Tapi kita lihat, kita ambil kepada pendapat yang majoriti. Pendapat majoriti kata bahawa tidur betul-betul. Okay. Tapi kalau mengantuk, dia cuma masih lagi belum tidur, masih lagi dapat sedar, dengar apa yang dijelaskan ataupun apa yang disebutkan oleh orang yang ada di sekitar dia. Cuma dia tak dapat fokus. Ini kita panggil sebagai mengantuk. Baik, seterusnya kita ada perkataan waman lam yara minan na'sati. Jadi bukan Nabi, ini judul bab Dan pendapat yang menyatakan bahawa mengantuk, itu makna dia. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Lalu dari definisi mengantuk yang disejajarkan dengan tidur, keluarlah hukum lainnya, iaitu bahawa orang yang mengatakan tidur itu merupakan hadas dengan sendirinya bererti telah mewajibkan wuduk kerana mengantuk. Dan di sini kita lihat ada pendapat di kalangan para ulama, mereka mengatakan bahawa tidur ini merupakan hadas. Hadas maksudnya apa? Hadas besar, hadas kecil, okey. Keadaan yang boleh menyebabkan batalnya wuduk seseorang apabila keluar sesuatu daripada depan dan belakang. Daripada kemaluan, faraj, okay, kita orang perempuan, orang lelaki daripada zakarnya dan dubur di bahagian belakang. Ataupun kita panggil di sana sebagai hal-hal yang menyebabkan dia janabah, contohnya keluar air mani dan sebagainya dalam keadaan yang sedemikian. Jadi di sini kita lihat dia kata apa, kalau orang yang berpendapat tidur ini sebagai sama kita kencing ataupun kita buang air besar contohnya kan. Maka orang yang begini mereka berpendapat kalaupun mengantuk masih lagi wajib untuk dia mengambil wuduk. Ini pendapat yang pertama. Baik, seterusnya. Mana tadi? Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya berkenaan kisah salat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bersama Nabi SAW pada malam hari. Di mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, maka apabila aku mulai mengantuk, baginda memegang daun telingaku. Nabi cuma tarik telinga dia saja. Bila Ibn Abbas ni dia mengantuk. Ini kita panggil sebagai pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa tidur tu bukanlah hadas. Kalau tadi ataupun mengantuklah kalau tadi kita nampak situasi Ibn Abbas jika dia tadi mengantuk, Nabi pasti akan suruh dia pergi ambil wuduk. Tapi Nabi cuma tarik telinga dia saja untuk berikan dia sedarlah kan, balik kepada situasi yang asal dalam keadaan sedemikian. Jadi Ibn Abbas diterangkan di sini, ini menunjukkan bahawa tidak wajib berwuduk atas orang yang tidak tertidur pulas. Maknanya kalau selagi mana orang tu dia tidak tidur nyenyak. Okey, tidur pulas maksudnya tidur nyenyak. Ibn Munzir meriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa dia berkata, wajabal wudu'u ala kulli naim. Setiap orang yang tidur wajib
dia berwuduk bila dia nak solat lah. Bila dia bangun untuk solat, wajib dia berwuduk. Illa man khafaqa khafqatan. Kecuali apabila hanya mengantuk ringan. Dia cuma terlena sekejap saja. Itu dia tak termasuk dengan maksud tidur sebagaimana tidur yang mewajibkan untuk ambil wuduk. Okey, seterusnya di sini muka surat 362. Mengenai lafaz al-khafqah, kita ada lafaz al-khafqah di dalam tajuk bab itu. Tadi tajuknya berbunyi babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'sati wa na'sataini awil khafqati wudu'an. Okey. Ada perkataan khafqah. Apa maksud khafqah? Dijelaskan kepada kita, khafqah ini bentuk masdar dari khafaqah yang dibaca dengan memfathahkan huruf kha. Jadi huruf kha kita baca dengan baris atas dan mensukunkan huruf fa. Huruf fa dibaca dengan baris mati dan sesudahnya huruf qaf. Ibn Tin mengatakan maknanya adalah mengantuk. Jadi Ibn Tin dia menterjemahkan maksud khafqah ini dengan mengantuk. Sama jugalah dengan naqsah tadi. Al-Bukhari mengulangi penyebutannya kerana terdapat perbezaan lafaz. Demikian yang dikatakannya. Zahirnya, secara keseluruhannya berkenaan dengan perkataan itu tadi ya. Kita ada an-naqsah, kita ada al-khafqah. Ada dua perkataan yang mengarahkan kepada maksud mengantuk. Dia kata begini, ini merupakan penyebutan lafaz yang bersifat khusus sesudah lafaz yang bersifat umum. Jadi tadi naqsah ni dia umum tau. Maknanya semua orang, kalau kita nampak dia ngantuk yang macam mana pun tak kisahlah. Dia tersengguk-sengguk ke, dia menguap ke, ini kita panggil ia sebagai an-naqsah. Tapi kalau kita menggunakan perkataan khafqah tu tadi kan, dia kata ahli bahasa mengatakan apabila seseorang menggerak-gerakkan kepalanya saat mengantuk, maka dikatakan khafaqa ra'sahu. Dia menundukkan kepalanya. Abu Zaid berkata, dikatakan khafaqa bi ra'sihi minan nu'as. Kalau kita gunakan perkataan khafaqa, dia kata ia menundukkan kepalanya kerana mengantuk. Artinya amalahu, iaitu dia memiringkannya. Al-Harawi berkata, apabila dikatakan takhfiqu ru'usuhum, maka bererti dagu-dagu mereka sampai melekat di dada mereka. Al-Bukhari mengisyaratkan hal itu kepada hadis Anas bahawasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah menunggu solat. Lalu mereka mengantuk hingga kepala-kepala mereka menunduk terkulai. Kemudian mereka bangkit mengerjakan solat. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dalam kitab Qiyamul Lail dan sanadnya sahih. Asal hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Baik, macam ni Kalau kita kata an-naqsah ni dia cukup kalau kita nampak orang tu dia menguap. Kita nampak dia ada tanda-tanda orang yang macam nak tidur. Ni biasanya dia umum. Kita panggil dia sebagai an-naqsah. Tapi kalau kita menggunakan perkataan khafqah ni maksudnya dia kepala dia dah bergerak dah. Dah macam jat gini. Lepas tu sampai ke tadi disebutkan sampai dagu dia kena ke dada. Macam ni kan. Kadang-kadang kita tidur macam tu kan. Gini kan. Yang gini. Dia dah sampai, dagu dia dah sampai menempel tadi. Dah terkena pada bahagian dada dia. Jadi, sebab tu dia kata tadi, an-naqsah adalah penyebutan yang menunjukkan ngantuk secara umum. Tapi kalau al-khafqah, kita dapati ialah dia lebih khusus yang mana melibatkan kepala orang tu dia bergerak, miring kanan ataupun miring kiri, ataupun sampailah terkulai tadi, ataupun dagu dia dah sampai ke bahagian dada. Jadi ini beza an-naqsah dan juga al-khafqah tu tadi yang digunakan dalam tajuk bab kita pada pagi ini. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat pada syarah hadis. Okey, baru masuk syarah hadis. Tadi daripada satu muka surat tu jelas topik.
Okey, kita lihat perkataan pertama syarah hadis kita pada pagi ini. An Hishamin. Kita ada seorang perawi bernama Hisham. Al-Asili menambahkan Ibn Urwah. Para perawi sanad ini seluruhnya berasal dari Madinah kecuali guru Imam Al-Bukhari. Seterusnya kita ada perkataan idza na'asa, apabila mengantuk. Okey, sampai situ saja. Itu cara bacaan, tak apa tinggalkan. Kita ada perkataan falyarkud. Falyarkud ini maksudnya hendaklah dia tidur. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Ayyub dari Hisham tercantum dengan lafaz falyansarif. Hendaklah dia berpaling. Maksudnya adalah mengucapkan salam untuk menyudahi salat. Al-Muhallab mengarahkan pengertiannya kepada makna zahirnya iaitu dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memutuskan salat kerana salat dikalahkan oleh rasa ingin tidurnya. Ini menunjukkan bahawa jika rasa mengantuk kurang dari itu maka ia dimaafkan. Okey, saya terangkan dulu perenggan ini. Dia kata begini, kalau kita ni solat dalam keadaan yang mana kita mengantuk, terbaik ialah hentikan solat itu. Okey, beri salam maknanya kita nak henti solat tu jangan terus berhenti gitu saja kan. Hendaklah kita beri salam dulu baru kita berhenti, kita tidur sekejap, hilangkan rasa mengantuk baru kita solat semula. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau rasa ngantuk tu cuma sikit-sikit je lah. Kan kita kadang-kadang ngantuk sikit pun jadi macam banyak ya. Okey. Dia sikit-sikit je. Senyum Liza. Sampai telinga dia senyum. Kadang ngantuknya sikit tapi action lebih ngantuk kan. Ngantuk nak tidur. Bukan gitu. So kita lihat sini kalau setakat sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Lagi-lagi kalau nampak katil kan. Sikit-sikit je. Menguap sekali dua je kan. Taklah sampai menguap sampai dah tak boleh tutup mulut dah. Ada orang gitu kan. Oh ya Allah. Saya kadang-kadang gitu tau. Sampai keluar air mata kan. Dalam keadaan yang sedemikian, dianjurkan untuk kita hentikan aktiviti-aktiviti yang sedang kita lakukan, kita rehat. Kalau kita tidur, tidurlah. Rehat sekejap. Okay, untuk kita hilangkan rasa ngantuk itu, setelah itu barulah kita kembali meneruskan aktiviti yang kita nak lakukan. Tak kira lah baca buku ke kan, ataupun nak masak ke, bahaya masak mengantuk-ngantuk ni kan. Tiba-tiba tertidur kat situ, hangus tak apa, jangan rumah terbakar. Rumah terbakar pakai bomba. Okay, so kita lihat di sini. Ada beberapa pendapat muka surat 363. Beliau rahimahullah melanjutkan, para ulama sepakat bahawa tidur yang kadarnya sedikit tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau kita tidur yang kadarnya sedikit, dia tidak membatalkan wuduk. Maksudnya sini tidur yang kadarnya sedikit, dia bukan tidur nyenyak. Dia cuma mungkin terlelap sedikit gitu saja kan. Hal sedemikian tidak membatalkan wuduk. Namun Al-Muzani menyelisihi pendapat ini dengan mengatakan baik tidur dengan kadar sedikit maupun banyak, kedua-duanya tetap membatalkan wuduk. Dengan begitu dia telah menolak ijma' kesepakatan tersebut. Jadi kita lihat ada dua pendapat. Satu, pendapat pertama, ini pendapat majoriti. Okay? Kalau kita tidur yang tidak nyenyak, mungkin terlelap, sebentar sahaja tidurnya, hal ini tidak membatalkan wuduk kita. Ini pendapat pertama. Tetapi pendapat daripada Al-Muzani, dia menyelisihi pendapat ini. Dia kata tak kira tidur sikit ke, tidur banyak ke, tetap wuduk batal. Jadi kalau bangun tu tak boleh terus solat. Kalau kita tidur, tak kira terlelap ke apa, bagi dia tetap batal. Jadi kalau siapa yang berpegang dengan pendapat Al-Muzani, maka dia wajiblah ambil wuduk. Kalau siapa berpegang dengan pendapat yang majoriti tadi, tak batal wuduk, tak perlulah ambil wuduk. Dia macam gitu. Okey. Baik, demikian yang dikatakan oleh Al-Muhallab. Lalu pendapatnya ini diikuti oleh Ibn Battal, Ibn Tin dan ulama lainnya. Kemudian mereka menyanggah Al-Muzani atas klaimnya tadi. Jadi pendapat yang pertama tadi, yang mana para ulama sepakat bahawa tidur yang kadarnya sedikit tidak membatalkan wuduk, disepakati di kalangan para ulama antaranya Al-Muhallab, Ibn Battal, Ibn Battal, Ibn Tin dan yang selainnya. Jadi mereka semua ini menolak pendapat Al-Muzani yang kata
tidur sikit ataupun banyak, keadaannya tetap membatalkan wuduk. Maknanya mereka tak bersetuju dengan pendapat itu. Seterusnya di sini kita ada pendapat daripada Ibnul Munzir. Ibnul Munzir kata apa? Dia kata begini. Ibnul Munzir dan yang lainnya telah menukil dari sebahagian sahabat dan tabi'in satu pendapat yang mengatakan bahawa tidur merupakan hadas yang membatalkan wuduk. Jadi kalau kita anggap tidur ini adalah hadas. Tadi saya dah tanya hadas tu apa? Maknanya sesuatu yang membatalkan wuduk kita. Tak kira sama ada buang air besar ataupun buang air kecil, apa-apa yang keluar daripada depan dan belakang kita. Jadi kalau kita anggap tidur ini sama situasinya dengan hal-hal yang kita ni berhadas. Okay? Dia pun tak kira sama ada tidurnya sikit ataupun tidurnya banyak, tetap membatalkan wuduk. Itu kalau kita berpendapat begitu. Boleh faham tak? Tadi, Kak Zahid dah tengok sebelah. Member sebelah kuat betul cakap boleh. Yelah. Okey, beza ya. Pendapat tadi yang kedua, dia tak kata tidur tu hadas tau. Walaupun sikit ataupun banyak, membatalkan wuduk. Tapi bila kita masuk pendapat yang ketiga, bezanya di sini dia kata tidur itu adalah hadas. Okey, tidur itu adalah hadas. Itu yang menyebabkan wuduk kita batal. Tak kisahlah sama ada seseorang itu dia tidur dalam keadaan yang sekejap maupun lama. Okey, baik. Penerangan berikutnya di sini dia kata, satu pendapat kita, baik dalam keadaan sedikit maupun banyak. Ini juga pendapat Abu Ubaid dan Ishaq bin Rahawai. Ibn Munzir dia berkata lagi, dia kata gini, inilah pendapat yang aku pilih berdasarkan makna umum Safwan bin Asal yang disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan ulama lainnya di dalamnya disebutkan illa min ghaitin au baulin au naumin, kecuali kerana buang air besar, buang air kecil atau tidur. Jadi tidur tu kan dia selarikan dengan buang air besar dan buang air kecil. Sebab itu Ibn Al-Munzir dia kata tidur ini adalah hadas. Jika tidak, takkan Nabi nak samakan dia dengan baulin atau ghaid itu tadi. Ghaid maknanya buang air besar, baulin buang air kecil. Ini tentang khuf ya, iaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Safwan Ibn Asal. Dia kata apa? Kana ya'muruna an la yanzi'a khifafana thalathata ayyam illa min janaba. Safwan Ibn Asal dalam hadis ini dia kata Nabi SAW memerintahkan kami agar tidak melepaskan sepatu khuf kami selama 3 hari. Okey, jadi kita boleh pakai khuf tu 3 hari. Begitu tak kita lepaskan illa min janaba, melainkan kalau kita dalam keadaan yang junub. Jadi kalau kita dalam keadaan junub, walaupun dalam masa 3 hari tu belum settle lagi, kita tetap kena buka kasut tu. Sebab maknanya dah batal. Tapi Nabi ingatkan begini, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau dia buang air besar, kalau dia buang air kecil ataupun kalau dia tidur, hal itu masih lagi tidak memerlukan dia melepaskan sepatu khufnya. Okey, so dalam keadaan yang sedemikian, kita lihat di sini, Nabi kata lepaskan sepatu khuf itu kalau dia dalam keadaan junub walaupun masih lagi ada 3 hari. Sebab kita pakai sepatu khuf ni 3 hari. Okay, tak lepas, okay, di situ kita boleh berwuduk sebagaimana biasa tapi di bahagian kaki kita cuma just sapu sahaja. Ini 3 harilah sedemikian. Tapi kalau dia janabah, maknanya kalau dia dalam keadaan junub, tak boleh buat sedemikian. Kena buka sepatu khufnya. Jadi Nabi kata, kalau tidur, kalau buang air kecil, kalau buang air besar, tak buka sepatu khuf pun tak apa. Jadi dia gitulah. Sebab tu di sini, Ibn al-Munzir dia kata apa? Bila Nabi meletakkan ghaid, baul dan juga naum sama. Tak perlu buka sepatu khuf. Dia kata naum tu adalah, tidur itu adalah hadas. Ini pendapat dia lah, dia kata begitu kan. Jadi sebab tu bagi mereka yang berpendapat tidur ini sama sebagaimana buang air besar, buang air kecil tu tadi, kalaupun tidurnya sedikit, tetap membatalkan wuduk dan perlu ambil wuduk setelah dia tersedar daripada tidurnya itu tadi.
Baik, penjelasan ini menunjukkan kesamaan tiga perkara tersebut di dalam hukum. Okey. Kemudian yang dimaksud dengan kadar sedikit, yang dimaksud tidur dengan kadar sedikit dan kadar banyak adalah terkait dengan lama dan singkatnya waktu tidur tersebut. Jadi kalau kita kata sedikit tidur maknanya sekejap saja, dia macam terlelap. Gitu je. Kita sampai dia lama-lama lah, tak sampai dia sempat bermimpi. Okey, kalau sempat mimpi maknanya boleh tahan tu tidurnya nyenyak ya kat situ. Baik. Jadi di sini dia kata bukan kondisi yang nampak darinya. Orang yang berpendapat bahawa tidur berpotensi menyebabkan keluarnya hadas berbeza pendapat dalam beberapa pandangan. Okey, sekarang ini perbincangannya dah masuk kepada satu lagi level. Tadi pertama pendapat pertama kata siapa yang tidur ni pendapat majoriti. Siapa yang tidur dengan kadar yang sedikit yang mana dia cuma terlelap sahaja tidak membatalkan wuduk. Pendapat pertama. Okey, pendapat kedua apa tadi? Tidur sedikit ataupun banyak membatalkan wuduk. Pendapat yang ketiga, tidur sedikit atau banyak membatalkan wuduk apabila dia melihat tidur itu sebagai hadas. Okey, itu pendapat yang ketiga. Apabila dia berpendapat tidur ini adalah antara hadas yang ada pada diri seseorang. Sekarang yang keempat ni, keempat ini dia kata pendapat yang keempat, tidur berpotensi menyebabkan keluarnya hadas. Dia tak kata tidur itu hadas ya, tapi tidur itu berpotensi menyebabkan keluarnya hadas. Maksudnya, kita tidur, kita tak sedar yang kita buang angin. Ni maksud berpotensi orang itu dia ada hadas. Ataupun mungkin dia tidur, dia tak sedar dia buang air kecil. Kenapa Kak Som tengok saya gitu? Yelah, mungkin kita sekarang tak lah kan. Budak-budak kecil. Ada orang dia tidur, dia mimpi, dia buang air kecil. Dia terbuang air kecil kan gitu kan. Ada keadaan sedemikian. Jadi ini kita kata potensinya lah orang itu menyebabkan dia boleh jadi dalam keadaan yang hadas. Ataupun dia menyentuh kemaluannya. Kan ada kita pernah bincangkan, ada ulama kata kalau menyentuh kemaluan, batal wuduk dia. Kan dalam keadaan-keadaan yang mana pendapat keempat ini melihat, tidur itu dia berpotensi menyebabkan seseorang batal wuduknya. Itu pendapat yang keempat. Tapi dia tak kata wuduk itu, tidur itu sebagai hadas ya. Dia tak kata gitu. Dia kata tidur itu menyebabkan seseorang boleh berada dalam keadaan hadas. Beza dengan yang kedua tadi, yang ketiga tadi. Baik, untuk mereka yang berpegang dengan pendapat yang begitu, mereka akan melihat kepada beberapa keadaan. Okey, berbeza pendapat dalam beberapa pandangan. Sebagaimana yang akan kita lihat pada huraian beberapa paragraf berikut. Jadi, mereka ni biasanya dalam perbincangan-perbincangan mereka, mereka akan membezakan antara tidur dengan kadar sedikit dan tidur dengan kadar yang banyak. Jadi ini merupakan pendapat Az-Zuhri dan Imam Malik. Mereka juga di kalangan mereka membezakan antara tidur dengan keadaan yang berbaring dan tidur selain dalam posisi berbaring. Ini merupakan pendapat Al-Thawri. Mereka membezakan antara tidur berbaring dan tidur bersandar. Juga posisi tidur yang lainnya. Ini merupakan pendapat Ahlur Ra'yu. Mereka membezakan antara kedua kondisi sebelumnya iaitu tidur berbaring dan bersandar dengan kondisi sewaktu sujud. Dengan catatan ia bermaksud untuk tidur dan dengan kondisi-kondisi lainnya ini adalah pendapat Abu Yusuf. Jadi mereka yang melihat tidur ini berpotensi untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang mana keluar hadas atau keluar hadas. Menjadikan diri kita orang yang berhadas. Sorry ayat saya salah tu. Menyebabkan diri kita menjadi orang yang berhadas. Mereka akan lihat posisi tidur tu bagaimana. Okey, cuma dia tak terangkanlah mana satu batal, mana satu tidak. Tapi yang penting yang kita nak faham, mereka yang berpendapat begitu dia akan lihat bagaimana posisi tidurnya. Kalau dia mengiring ataupun dia tidur duduk ke, dia tidur baring ke, itu semua keadaan-keadaan yang akan diperhatikan. Ataupun kadar waktu tu tadi. Sama ada dia tidur lama ataupun dia tidur sekejap sahaja. Okey. Dan kemudian dia kata ada yang berpendapat tidur dalam posisi selain duduk iaitu selain berbaring tidak membatalkan wuduk secara mutlak.
Okay, jadi ada yang berpendapat kalaulah orang itu tidur dalam keadaan yang selain berbaring, tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Kalau dia baring, wuduknya batal. Jadi ini pendapat Imam Ash-Syafi'i dalam qaul qadimnya, pendapatnya yang lama. Diriwayatkan juga dari Imam Ash-Syafi'i bahawa beliau merinci antara kondisi di luar solat dan di dalam solat. Kondisi di luar solat boleh membatalkan wuduk sedangkan di dalam solat tidak membatalkan wuduk. Okay. Jadi ada juga pendapat di kalangan di pendapat Imam Ash-Syafi'i, dia lihat bahawa kalaulah orang itu dia tidur dalam solat, maka hal itu tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau di luar solat, ia membatalkan wuduknya. Okey, keadaannya begitu. Ada dua keadaan. Satu luar, satu dalam solat. Satu luar solat, satu dalam solat. Kalau luar solat, hal itu boleh membatalkan wuduk kita. Kalau kita dalam solat, tidak membatalkan wuduk itu. Tapi ni lihat pada kadarnya lah. Kadang-kadang kita solat kita macam terlelap sikit kan. Itu taklah sampai kita kata, wuduk batal ke, nak kena ambil wuduk balik? Tidak. Sujud sujud tertidur tak bangun-bangun ya. Mudah-mudahan sujudnya terus bangun, jangan sujud tak kembali. Tapi alhamdulillah lah, bagus juga. Cuma takut juga kita kan macam tu kan. Ingatkan ngantuk rupanya tidur selama-lamanya. Bimbang. Malaikat yang bangunkan. Bangun-bangun. Macam itu kan. Okey. Menurut pendapat Asy-Syafi'i, dalam qaul jadidnya, dirincikan antara duduk dengan posisi sempurna yang dianggap tidak membatalkan wuduk dan duduk dengan posisi tidak sempurna yang dianggap dapat membatalkan wuduk. Jadi Imam Asy-Syafi'i bila dia bahaskan tentang hal ini, dia datangkan juga tentang keadaan seseorang itu duduk. Okay, adakah dia duduk secara sempurna ataupun dia duduk tidak sempurna? Maksud duduk sempurna ialah kita duduk betul-betul, bawah kita tu betul-betul kena lantai. Jadi tertutup kan bahagian dubur tu kan, dia tak keluar. Okay. Jadi dia tutup, cantik. Ini sempurna kita panggil. Kalau kita kata duduk yang tak sempurna, kita ngiring gini, sengit-sengit gini kan, menyebabkan dubur kita tu dia ada potensi untuk keluar angin. Biasalah kadang orang duduk gini, kalau dia nak buang angin dia sengit sikit. Betul tak? Jangan bohong. Jangan bohong. Betul keadaannya macam itu kan? Sebab kita tak selesa kan kalau kita duduk gini, kita nak buang angin, macam dia tak keluar penuh je. Dia nak keluar penuh je, mesti ngiring sikit. Baru sedap sikit kan? Itu kan. Ngit tot. Dah dengar bunyi kuat gitu, sedap je. Dia kalau straight gini, macam tak keluar lah. Sakit perut kan, tak keluar kan. So dia kena ngiring. Sebab tu di sini Imam Ash-Syafi'i dia berikan kepada kita dengan dua pendapat itu. Kelakar. Sorry ya kalau tak senonoh, tapi saya nak bagi faham lah kan. Kita lihat dalam keadaan di mana Imam Ash-Syafi'i kata kalau orang ini, lihat di situ penerangannya dalam kitab Al-Muhazzab, dia sebutkan bahawa jika seseorang dia merasa tertidur dalam keadaan duduk, sedangkan tempat hadas iaitu duburnya terhalangi dengan lantai. Jadi maka menurut pendapat beliau iaitu Imam Ash-Syafi'i, wuduk orang itu tidak batal. Jadi dia tidur dalam keadaan yang duduk sempurna tadi. Tempat duduk dia tu, betul-betul rapat dengan lantai sehingga menyebabkan dubur dia terhalang daripada nak keluar angin tu tadi. Sementara dalam riwayat Al-Buaiti, Imam Ash-Syafi'i mengatakan bahawa wuduknya batal. Tapi ada juga pendapat daripada Imam Ash-Syafi'i yang kata wuduknya batal. Ini kita lihat sebagai perbezaan-perbezaan pendapat lah yang menyebutkan tentang hal itu. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Muzani. Namun pendapat ini kritik bahawa lafaz dalam kitab Al-Buaiti tidak secara jelas menunjukkan sebab dia hanya mengatakan barang siapa tertidur dalam posisi duduk atau berdiri lalu dia bermimpi, maka dia wajib berwuduk lagi. Imam An-Nawawi mengatakan soalan ini masih boleh ditakwil lagi.
Tapi kalau kita rujuk pada nota kaki kita nombor 146 di bawah itu kan tulisan yang kecil-kecil tu, di sini diberikan kepada kita dengan kesimpulan daripada kesemua pendapat yang telah kita bincangkan tadi. Maka dia kata pendapat yang benar, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah tidur berpotensi menyebabkan keluarnya hadas. Okey, memang kita tak nafikan kalau kita tidur, kita memang ada potensi, dia punya possibility untuk keluar hadas itu memang ada. Wuduk tidaklah batal kerana mengantuk atau tidur ringan. Tapi wuduknya tidaklah batal kalau kita sekadar menguap, kita mengantuk ataupun kepala kita tertunduk lalu kita tersedar kan dalam keadaan begitu. Ataupun tidur ringan tadilah maksudnya. Namun yang membatalkan wuduk adalah tidur yang membuat kesedaran hilang secara mutlak. Maknanya tidur betul-betul. Okey, tidur betul-betul yang buat dia memang tak dengar apa yang orang sebut, memang dia tak tahu pun apa yang jadi dekat sekitar dia. Ini baru kita kata tidur yang membatalkan wuduk seseorang. Dengan demikian, hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini dapat digabungkan. Wallahu a'lam. Okey, selesai perbincangan yang pertama tadi. Masuk seterusnya pada perkataan fa inna ahadakum. Kerana salah seorang dari kalian. Al-Muhallab mengatakan, penggalan hadis ini mengisyaratkan kepada illah. Illah tu maksudnya alasan ataupun sebab ya, yang mengharuskan seseorang dia memutuskan solatnya ataupun dia menghentikan solatnya. Orang yang seperti ini, keadaannya jelas telah batal wuduknya berdasarkan ijma'. Begitu yang dia katakan. Namun perkataannya itu perlu ditinjau kembali kerana isyarat tersebut hanya diarahkan kepada bolehnya memutuskan solat atau berpaling jika orang itu telah mengucapkan salam untuk menyelesaikan solatnya. Adapun masalah batal tidaknya wuduk tidak begitu jelas tertuang ataupun terkandung dalam redaksi hadis. Kerana terucapnya sesuatu oleh lisan berupa igawan dapat saja terjadi atas orang yang mengantuk padahal dialah yang berpendapat bahawa tidur dengan kadar sedikit tidak membatalkan wuduk. Apalagi tentunya dengan mengantuk. Maknanya di sini ada pendapat yang kata hadis Nabi ini nak tunjukkan bahawa wuduk seseorang itu batal bila dia mengantuk. Dia kata begitu kan pada paragraf kita yang pertama. Tetapi bila kita baca lagi di sini, tidaklah sedemikian. Bila Nabi kata putuskan solat suruh tidur tu, itu tak bermakna wuduk dia batal. Bukan itu maksudnya. Tapi ialah kerana dia tak sepatutnya solat dalam keadaan yang mengantuk. Begitu. Kerana kita ni akan sebut, mungkin kita baca Al-Fatihah kita tunggang langgang kan. Kita baca zikir-zikir dalam solat itu, entah apa jadinya kerana kita ni dah ngantuk sangat, kita tak tahulah aku baca apa. Yang penting aku bacalah, yang penting mulut gerak. Jadi ini menyebabkan kesempurnaan solat itu dia terganggu, khusyuknya terganggu. Namun adakah hadis yang sedang kita baca ini menunjukkan bila Nabi kata hendaklah orang itu tidur sampai hilang rasa ngantuknya itu menyebabkan menunjukkan bahawa wuduknya batal? Tidak. Bukan sebab itu. Tapi kerana ialah untuk orang ini dia sedar kembali ataupun dalam posisi yang betul-betul dapat khusyuk dalam solatnya. Baik, adapun ijma' yang diklaimnya telah diterpatahkan. Adapun ijma' yang didakwa tadi telah ditolak sebab telah diriwayatkan secara sahih dari Abu Musa Al-Ash'ari, Ibn Umar dan Sa'id bin Al-Musayyib bahawa tidur tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Okay, tidur secara mutlak tidak membatalkan wuduk. Sedangkan yang terdapat dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud disebutkan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW pernah menunggu solat untuk solat bersama-sama dengan Nabi. Lalu mereka tertidur. Kemudian solat tanpa mengulangi wuduk. Jadi ini biasa mereka tunggu Nabi, tengah duduk-duduk tunggu Nabi untuk solat, ada di kalangan mereka yang tertidur. Mengantuk kan, mereka tertidur. Jadi bila Nabi sampai itu, taklah di kalangan mereka itu bangun untuk mengambil wuduk kembali. Mereka terus masuk saf dan solat bersama dengan Nabi SAW. Jadi di sini kita lihat, dia jelaskan lagi tentang hadis yang lain. Maka pengertiannya diarahkan kepada kondisi saat
hal itu memang terjadi. Iaitu ketika saat mereka sedang duduk. Akan tetapi dalam Musnad Al-Bazzar dengan sanad yang sahih tentang hadis ini juga disebutkan lalu mereka merebahkan tubuh mereka dan di antara mereka ada yang tertidur. Kemudian mereka bangkit mengerjakan solat. Maknanya bila kita rujuk dalam Sahih Muslim, di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis itu, mereka kata sahabat tu kenapa mereka tak ulang kembali wuduk? Sebab mereka tidur dalam keadaan yang duduk. Tadi kita boleh jelaskan, kalau tidur ni dalam keadaan duduk, potensi untuk keluar hadas dia boleh terhalang. Tetapi kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dalam riwayat Al-Bazzar menunjukkan para sahabat bukan setakat duduk, tapi ada yang baring. Ada yang baring, kan? Jadi dalam keadaan mereka tidur baring tu, mereka taklah bangun ambil wuduk. Mereka terus solat. So situasi ini menunjukkan bahawa tidur itu yang mereka lakukan tidak membatalkan wuduk mereka. Sebab begini kita lihat, kalaulah tidur tersebut menyebabkan wuduk mereka terbatal, Nabi sendiri akan tegur. Nabi kata, pergi ambil wuduk. Ni apa dah tidur-tidur? Ni ayat kita lah. Ni dah tidur-tidur ni kenapa ni? Tak pergi ambil wuduk. Sadin je, boleh solat lah. Nabi tak kata gitu. Kan Nabi biarkan saja sahabat. Jadi di sini yang boleh kita faham, tidur itu bukanlah tidur yang nyenyak sangatlah. Mereka sekadar macam terlelap, penat nak rehat. Cuma nak rehatkan badannya sedemikian. Dalam keadaan yang begitu, kita lihat ia bukanlah hal yang boleh ataupun kita masukkan ia pada kategori wuduk yang batal. Okey, selesai perbincangan di situ. Fayasubba, perkataan berikutnya. Tetapi malah memaki. Ini yang tadilah Nabi kata, kalau orang itu dia ngantuk, kemudian dia biarkan diri dia terus solat dalam keadaan yang sedemikian. Dalam keadaan ngantuk-ngantuk tu tadi. Bimbang masa dia berdoa ataupun masa dia baca dalam solat ini, dia bukan minta yang baik-baik. Bimbang dia akan sebab dah tersasul ke apa kan, dia akan minta sesuatu yang tak baik. Itu yang Nabi kata mungkin bimbang dia akan memaki diri dia sendiri dalam solat tu tadi. Okey, ada beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis kita nombor berapa tadi? 212. Ada 3 perkara di situ yang dia highlightkan kepada kita. Pertama, anjuran agar mengambil sikap hati-hati kerana hukum tersebut dikaitkan dengan sebuah kemungkinan. Jadi yang kita bincangkan sekarang, tidur ni bukan sesuatu yang mutlak. Okey? Untuk menunjukkan bahawa orang itu solat wuduknya terbatal. Kita kata macam ini tidur yang nyenyak itulah yang menyebabkan wuduk seseorang terbatal. Okey, tidur yang nyenyak. Tetapi kita ada satu lagi jenis tidur iaitu tidur yang biasa-biasa saja. Yang ringan-ringan saja. Iaitu mungkin dia terlelap ataupun dia just nak baring untuk merehatkan badan dia. Untuk keadaan yang begini, kita tak kata tidur tersebut membatalkan wuduk seseorang. Okey, ya. Berdengkur tak boleh lah. Itu dah nyenyak namanya. Cik Ya, berdengkur tu dah nyenyak dah Cik Ya. Air liur dia meleleh dah Cik Ya. Air dia dah meleleh dah Cik Ya. So dia berdengkur kan, itu kita kata batal lah wuduk dia. Sekarang ni maksudnya tidur yang cuma dia terlelap ataupun tadi kan walaupun dia baring, dia baring dia tak duduk tau, dia baring. Tapi tidur yang sekejap saja yang kata nak rehatkan badan dia. Kadang-kadang kita memang gitu, kita cuma nak lelapkan mata kita je. Dan kita baring penat nak baring sekejap, kita lelap badan kita. Mata kita tertutup kan, tutup mata. Kemudian setelah itu kita pun sedar balik, mak ada kerja nak buat. Macam kan, ada kerja nak buat. Kita bangun. Mak belum solat lagi. Dah ambil uduk dah, tadi dah ambil uduk. Terus solat. Ya, unless kalau kita tidur tadi kan, nak lelap, nak baring-baring lah. Memang teruslah. Berdengkur Cik Ya Allah. Siapa jiran sebelah bunyi bising ni, Allah, siapa anak dara mana tidur. Tidur berdengkur gitu kan. Tak tahu lah, orang perempuan jarang lah, orang lelaki. Tidur berdengkur gitu kan. Sampai kita pun bangun-bangun, kita rasa sekejap tau. Tapi bila kita bangun, kita nampak, air liur keluar. Itu dah nyenyak betul. Kalau dah sampai begitu keadaannya, bila dia nyenyak walaupun dia sekejap.
Kan? Tadi sebab tu tadi dia kata kadar ni dia bukan menjadi satu isu yang utama bila seseorang tu dia tidur. Tapi kalaupun dia tidur sekejap dalam kadar yang sebentar sahaja, namun dia nyenyak tu kan, sampai berdengkur, sampai keluar air liur, sempat mimpi, ni semua tanda-tanda orang yang tidur. Walaupun sebentar. Hal yang sedemikian menyebabkan wuduk dia terbatal. Tapi kalau sekadar, ya, walaupun dalam keadaan duduk. Walaupun dalam keadaan yang duduk, Cik Ya. Ini dalam bas biasa gitu ya, Cik Ya? Oh, dalam kelas. Tak apa, yang penting jangan keluar air liurnya. Nyaya kalau keluar air liur tiba-tiba buku basah. Kawan sebelah tengok, alamak air liur dah keluar. Banjir dah buku basah. Nak kejut ke tak tu? Tarik telinga dia. Tak geli ke? Tiba-tiba kan dia sedar, aku tidur. Sorry aku tidur dah lap je pasal pegang tudung kita. Terima kasih. Sebab orang baru bangun tidur, dia tak sedar tahu cepat. Aku tertidur. Lap je. Terima kasih kejap aku. Alamak. Ay. Tak pasal-pasal lah. Aduh. Air liur dia kat tudung kita pula. Kalau saya fikir 4, 5, 6 kali tu nak kejut. Ni nak kejut ke tak kan? Kejut lah. Biasanya kita kejut lah kan, kesian. Penat kadang-kadang. Tapi kadang-kadang macam nak kejut pun kesian juga. Penat. Dulu saya mengajar Institut Pengajian Tinggi Az-Zuhri kan. Biasanya kelas tu pukul 8. Jadi biasanya yang datang ni orang baru balik kerja. Jadi kadang-kadang macam kesian. Penat-penat. Baru balik kerja kan. Tapi kerana nak belajar tu, dia panggil sijil pengajian Islam. Dia duduklah dalam kelas tu. Tapi ya Allah, memang tidur. Ramai tidur. Saya nak kejut pun kesian. Tapi kita kuatkan suara kita lah. Kuatkan suara kita kan. Dah sampai tak tahu dah aku punya suara level berapa dah. Kuatkan suara tapi tak bangun-bangun sebab dah penat sangat kan. Tak apalah. Kita nak kejut pun kesian. Nak marah pun tak boleh. Sebab memang penat kan. Kita memahami situasi orang tu kan. Bagi saya tak apalah. Yang penting dia dapat keberkatan majlis ilmu tu lah. Anggap gitulah kan. Anggap keberkatan majlis ilmu. Tak apa. Dia ada nota. Jadi baca lah pandai-pandai. Itu kursus yang apa ni? Bersijil ni biasanya dia ada examination. So nanti dia akan buat ulang kaji dia. Dia bukan gini kalau tidur balik dah memang selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Memang tak ingat dah apa. Tapi kalau orang ada exam, dia akan baca balik buku tu. Dia baca cakap apa ya, aku tak ingat. Kan? Dia akan usaha untuk tanya kawan-kawan dia. Macam tu kan. Tapi tak apalah saya kata. Dia punya rezeki kat situ je. Kesian. Buat macam mana kan. Tapi pas. Exam pas. Sebab dia baca buku. Ya. Yeah. Dia rekod. Rekod. Okey, baik. Kita nak habiskan perbincangan. Selesaikan perbincangan di bab kita yang ke-53 di sini. Kita lihat di muka surat 366, satu lagi hadis ya untuk menutup perbincangan tentang tidur yang membatalkan wuduk. Baik, kita ada keterangan tambahan di sini. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Asbabul wurud maksudnya apa? Wurud tu apa? Bukan urutan. Asbabun nuzul tu turun Quran. Sebab ada sebab turun Asbabul wurud? Pernah dengar, semua tak ingat. Kak Zai pernah dengar, Kak Sum tak pernah dengar. Apa? Okey, tadi betul dah. Asbabun nuzul dia untuk Al-Quran. Tapi kalau asbabul wurud dia untuk hadis. Kalau kita Al-Quran kan, kenapa sebab ayat tu turun? Kita panggil asbabul nuzul. Tapi kalau asbabul wurud, kenapa hadis itu Nabi sampaikan? Jadi kita panggil asbabul wurud untuk hadis. So kalau hadis kita tak kata, apa asbabun nuzul untuk hadis ni? Tak. Kita tak guna istilah yang sedemikian. Kalau kita nak tahu kenapa hadis ini Nabi SAW sebutkan, bila kita nak bertanya, Ustazah, apa asbabul wurud untuk hadis? Kita kata gitu.
Sebab hadis itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan guna asbabun nuzul lah. Salah. Kita kadang nak action pandai. Apa tu asbabun nuzul untuk hadis? Ustaz dengar. Asbabun nuzul untuk Al-Quran. Kalau asbabul wurud, dia khas untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi hadis ini, hadis yang kita baca ni kan, ada sebab dia. Kenapa Nabi sampaikan? Kita panggil sebagai asbabul wurud tadi. Iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dari Jalur ibn Ishaq. Dari Hisham. Tentang kisah Al-Hawla binti Tuwait. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Bab mana? Jauh sangat babnya. Dalam jilid yang pertama, Kitab Al-Ilm. Okey, nanti balik buka jilid yang pertama, Kitab Al-Ilm, bab 32. Kitab ilmu, Kitab ilmu. Jilid yang pertama. Sekarang dah jilid berapa ni? 3. Pertama iman jilid 2, maaf, jilid 2. Okay. Kitab Al-Ilm, jilid yang kedua. Sekejap jilid kedua ke jilid pertama Saya rasa jilid 1 lah. Maaf. Kitab iman. Sebab semalam saya ingat saya angkat jilid 1. Nampak nombor 1 tu kuat. Dekat mata saya. Jilid 1. Bab 32 jilid 1 Kitab iman. Nanti cuba cek semula kalau silap next week beritahu saya. Okey. InsyaAllah tu insyaAllah Melayu ke insyaAllah? InsyaAllah betul. Kita insyaAllah betul lah. Okay. Kita insyaAllah betul Jadi ada kisah Hawla. Okay. Al-Hawla binti Tuwait. Yang mana dia ini seorang wanita ahli ibadah. Actually dah bincang lah hadisnya kan. Cuma saya tahu, saya tak ingat kan hadis tu kan. Cik saya, tak ingat. Okey. Mak dia mana pula? Bukan. Itu Khawla. Ini Hawla. Ini Hawla. Alif lam ha waw lam alif hamzah. Hawla itu Khawla. Okey, salah. Ini Al-Hawla binti Tuwait nama dia. Tak, ejaan dia beza Hawla. Ini Hawla. Yang itu Khawla. Lain nama dia. Jadi Hawla ini dia pada masa tu dia ada dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okay, Nabi SAW masuk rumah Aisyah, Nabi nampak wanita ini. Jadi Nabi tanya, "Man hazi?" Siapa wanita ni? Nabi tanya dia kan. Kemudian Aisyah pun cerita kepada Nabi, "Fulanatun tadhkuru min salatiha." Wanita ini adalah seorang wanita yang mana solat dia macam ni. Aisyah ceritalah. Bagus, hebat dia dalam solat, ibadah dia semua kan bagus, mantap. Kemudian Nabi SAW kata apa? Cukup, dah. Jangan cerita lagi. Tak nak dengar lagi. Okay? Alaikum bima tutiqun. Jadi Nabi kata hendaklah kalian buat sesuatu perkara ini mengikut kepada kemampuan kalian. Sebab wanita ni dia dah melampau. Banyak sangat kan dia buat kan. Jadi bimbang dia menyusahkan diri dia. Lalu Nabi ingatkan, "Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu." Demi Allah, Allah tidak akan jemu hingga kalian jemu. Kita ni kalau melampau-lampau buat satu perkara, nanti kita akan bosan. Bila kita bosan, kita akan tinggalkan. Tapi yang penting Nabi kata ingatkan kepada kita, Allah tak pernah bosan pada amal ibadah kita. Jadi kita buat sikit pun Allah tetap pandang amal itu. Kan bukan banyaknya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat, tapi bagaimana kita konsisten dengan amalan kita. Yes, istiqamah. Sebab tu Nabi kata wa kana ahabbaddin ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Dan amalan dalam agama yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan. Maknanya yang konsisten, yang istiqamah, yang berterusan. Kita tak nak buat banyak-banyak hari ni kita solat satu hari satu malam tak tidur kan. Lepas tu kita dah penat, boring lah, tak payahlah. Kita akan tinggalkan terus. Dia bahaya. Oh, iman kita ada naik dan turun, betul. Iman kita bila time kita iman yang tinggi, imannya dalam tahap yang level tinggi, dia memang semangat tu.
Rasa macam nak khatam Quran. Hari ini juga macam gitu rasanya. Bila iman tinggi tu kan, tapi bila time iman kita berada kat level yang bawah sikit macam mana? Nantilah Quran tu tak lari. Macam tu kan? Satu muka surat pun jadilah. Iman dia turun sikit kan? Dia begitu. Tapi yang penting macam ni, saya banyak kali ingatkan. Kita biar baca Quran hari-hari, walaupun sikit. Dia konsisten. Contoh satu hari satu muka surat. Kita buat hari-hari kan? Daripada kita aim, satu hari setiap satu hari mesti khatam. Kalau nak gitu, khatam ke tak? Mungkin untuk hari pertama, ya? Tak khatam je kadam. Boleh. Okey, tagline cantik. Kalau kita lihat, ada orang mungkin, saya setiap hari mesti nak khatam Quran. Contoh kan? Itu melampau. Di luar kemampuan dia. Tapi kalau dia mampu, Alhamdulillah, okey saja. Kalau tak ada kerja kan, duduk rumah, tai-tai. Tapi tai-tai jarang lah khatam Quran. Tak baik aku ni. tapi betul lah. Lagi banyak kerja kan, tak ada benda nak buat. Banyak benda nak masak, nak itu, nak ni pergi pasar, semua siang ikan. Banyak benda nak buat. Tapi yang penting kita kata, kalau kita terlampau macam tu sangat kan, saya satu hari mesti khatam 30 juzuk. Mungkin satu hari, 2 hari, 3 hari dia okey. Kemudian masuk hari yang keempat, dah sudahlah. Penat lah. Dia stop sekali, agak-agak dia nak start balik. Belum tentu. Sebab tu ini yang Nabi ingatkan. Kita beramal ikut kepada kemampuan kita. Bila kita mampu, dalam keadaan contoh, satu hari satu muka surat, kita baca Al-Quran, kekalkan dengan itu. Yang penting, dia baca. Kan? Contoh, solat malam. Kalau kita rasa kita mampu nak qiyamul lail seminggu sekali, kekal macam tu. Alhamdulillah dah cukup bagus lah. Kalau tak mampu hari-hari, seminggu sekali. Kalau rasa mampu setahun sekali tak apa, silakan juga. Kan itu time bulan Ramadan je. Biasa macam tu kan. Bulan Ramadan je Sazakia. Lepas Ramadan dah hari raya, semua hari raya. Macam tu kan. Hari raya lah. Memang tak buat dah langsung. Sampai tunggu Ramadan yang berikutnya. Okey lah, tak apa. Saya nak cakap macam mana kan. Diri masing-masing. Diri masing-masing. Kita tak boleh paksa dalam amal ibadah ni. Ikut kepada kemampuan diri kita. Yang penting ialah bagaimana kita konsisten. Okay? Dalam keadaan kita beramal soleh. Sebab tu tadi Nabi ingatkan kepada Aisyah tadi. Dah cukup lah. Wanita, sebab Aisyah kata, wanita ni solat malam je gini kan. Nabi kita dah cukup. Sebab terlampau sangat. Melampau-lampau sangat cara dia solat tu kan. Mungkin dia tak tidur. Mungkin dia terlampau menahan mengantuk. Itu yang Nabi ingatkan kepada kita dengan hadis ini. Kalau kalian mengantuk, kalian tidur. Kita solat malam, qiyamul lail. Kalau kita ngantuk, mungkin kita bangun pukul 3. Kita dah buat 2 rakaat tahajud tu. Kita rasa masih lagi ada time. Sebelum solat subuh tu banyak lagi kan. Kalau kita bangun pukul 3. Tapi kalau kita mengantuk, tidur. Jangan kita paksa nak bangun lagi solat. Kalau dalam keadaan begitu, kita dah tak tahulah apa kita baca kan. Dah tersengguk-sengguk. Dia tak ada quality kan. Quality-nya tak ada. Lebih baik kita tidur, tak apalah subuh nanti bangun dah sudah. Yang penting tadi dapat 2 rakaat. Cantik dah. Alhamdulillah. So jangan memaksa diri. Jadi pesanan Nabi di sini, okay, kita lihat pada hadis yang berikutnya 213. Sebagai asbab wurud tadi tentang apa yang berlaku kepada Al-Hawla binti Tuwais itu tadi. Nabi kata dalam hadis, saya terus masuk pada hadisnya. Idza na'asa ahadukum fi salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam salat, hendaklah dia tidur agar dapat mengetahui apa yang dibacanya. Ini kita salat, jangan sampai kita tak tahu apa yang kita baca. Yang tadi saya kata Al-Fatihah tunggang langgang kan. Tadi dah baca iyyaka na'budu ke belum? Tiba-tiba kan. Ni iyyaka na'budu ke iyyaka nasta'in Mana satu ke iyyaka nasta'in dulu ke iyyaka na'budu. Dia macam gitu. Dia sebab dia tak boleh fikir secara apa ni? Waras tu kan. Sebab dia ngantuk. Bukan kita kata dia tidur, dia tak tidur. Tapi dalam keadaan yang mana dia hayal, mamai, mana satu datang dulu Allah, nak baca Al-Fatihah dulu ke baca surah dulu? Macam tu. Tiba-tiba baca surah dulu. Baca surah, baca Al-Fatihah. Baca surah balik. Dia tak tahu dah kan. Ini orang mengantuk macam tu. Sebab tu orang ngantuk lebih baik disorongkan bantal. Dia dah tak tahu dah apa jadi dengan dia. Jadi nasihat Nabi di sini cantik kan.
Kalau kalian ngantuk, tidur dulu. Sehingga kalian dapat tahu apa yang kalian baca dalam solat. Ini menunjukkan agama kita ni bukanlah agama yang ekstrim ya. Tak boleh, kena solat juga. Mesti solat. Kena bangun juga solat. Ngantuk-ngantuk mengantuklah. Tak, agama tak ajarkan sampai dalam keadaan yang begitu. Agama ni agama yang rahmah, ihsan, melihat kepada kondisi keadaan diri kita bagaimana. Taklah sampai tu memaksa kan. Tak kira. Kalau tak boleh diri, diri juga. Macam tu kan. Gitu kan. Tak boleh diri. Kenapa tak boleh diri? Lutut sakit, Kasum. Tak boleh. Solat berdiri juga. Muda-muda lutut sakit lah. Itu dah teruk sangat. Agama tak macam itu. Kak Som sakit lutut tak apa, Kak Som duduk, solat duduk tak apa, okey. Nampak? Cantik agama kan begitu. Kita tak memaksa seseorang tu untuk beramal sampaikan kita kata kau tak ada pahala, pahala kau kurang, tak sampai begitu sekali. Sebab ini ajaran Nabi SAW, cantik, indah, kan? Begitu orang kata, begitu ada rasa sifat kasih sayang, rahmah terhadap penganutnya. Jadi saya nak terus pergi kepada perkataan falyanam di situ. Muka surat 367. Okey, kita ada perkataan falyanam, hendaklah dia tidur. Al-Muhallab berkata, hal ini hanya berlaku dalam solat malam. Okey, kerana solat fardu tidak dilakukan pada waktu-waktu tidur dan juga tidak dikerjakan dalam waktu yang lama sehingga mengharuskan demikian. Tapi kadang-kadang waktu solat fardu pun mengantuk juga. Ini pendapat Al-Muhallab lah. Tapi bagi saya, kadang-kadang kita ni solat fardu pun mengantuk juga. Walaupun dia kata keadaan ini berlaku untuk solat malam sahaja. Namun kadang-kadang kita solat asar kita ngantuk kan. Zuhur ngantuk, tak tahu lah time bila tak ngantuk. Bila time solat je ngantuk, tak tahu kenapa. Walaupun dah tidur tu. Nak kata subuh, kalau subuh tu okey lagi tau, ngantuk kan. Tapi zuhur ngantuk. Terus solat, menguap. Asar pun sama. Tidur, solat pun muap lagi. Lah, kita, walaupun itu bukan waktu tidur. Okay, walaupun bukan waktu tidur. Tapi kerana lifestyle kita berubah kan. Kita tidur lambat. Dulu mungkin orang lama-lama tidur pukul 8 dah tidur. Sebab dulu tak ada TV macam tu kan. Dulu tak ada TV, tak ada cerita. Nanti drama pukul 9.30 nanti. Alamak, lepas tidur lambat. Lepas tu sambung lagi back to back tengok drama tu sangat. Lifestyle berubah ataupun ada orang dia kerja. Ada orang dia stay up untuk buat assignment. Ada orang dia stay up untuk kelas dan sebagainya kan. Ada banyak benda yang kita buat. Jadi itu yang menyebabkan walaupun siang, kita ni bukanlah orang kata waktu tidur, tapi ada ramai yang mengantuk. Jadi bagi saya pendapat Al-Muhallab tu memang relevan lah untuk situasi dia. Tapi untuk konteks kita boleh ditambah lah pada waktu solat fardu juga. Baik, kami telah menjelaskan bahawa hadis ini memiliki asbabul wurud tadi tentang kisah Al-Hawla binti Tuwaits yang telah saya bacakan secara umum saja hadisnya. Namun yang menjadi acuan dalam kandungan umum lafaznya, dengan demikian hal ini juga berlaku pada solat-solat fardu. Dia pun kata di sini, ni Imam An-Nawawi. Bila masuk paragraf yang berikutnya ni pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya dah tertukar kitab. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam An-Nawawi kita apa, Riza? Syarah Sahih Muslim. Aduh, hai makcik. Syarah Sahih Muslim. Kalau Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, kitab Fathul Bari tertukar. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perenggan yang kedua ini, dia kata, dengan demikian hal ini juga berlaku kepada solat-solat fardu jika hal itu memang benar-benar terjadi. Tentunya selama diperkirakan masih ada waktu yang tersisa. Maksudnya kalau solat fardu itu, kalau kita buat ujung-ujung masa, ujung-ujung waktu tu kan solat asar contohnya. Lagi 5 minit lah konon-konon kan nak dekat maghrib. Nak tidur dulu? Tak sempat. Itu maksud dia. Dia kata masih ada waktu yang tersisa. Barulah kita tidur dulu. Kalau kita tahu kita solat Zuhur awal kan sekarang kan. Okey, kita solat. Masuk waktu kita solat. Tapi time tu kita mengantuk. Kita kata tak boleh ni, tak boleh solat. Kita tidur dulu. Masih ada time lagi sebelum masuk solat asar. Itu tak apa. Tapi kalaulah kita solat Zuhur nak dekat-dekat masuk waktu solat asar, waktu tu boleh tidur ke walaupun ngantuk? Tak boleh. Ini solat fardu untuk solat fardu. Tak boleh tidur. Maknanya ngantuk ke tak ngantuk kau buatlah. Macam tu. Ngantuk ke tak ngantuk kena tetap berdiri solat. Ini maksud Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata kalau tentunya selama diperkirakan masih ada waktu tersisa.
Kalau tak ada masa yang tersisa, taklah seseorang itu dibolehkan untuk dia tidur sampailah nanti dia terlepas waktu hingga menyebabkan dia perlu qada solatnya. Ni tak boleh lah, itu maknanya macam dah sengajalah pula kan. Ngantuklah tidur dulu padahal dia tahu sekejap lagi dah masuk asar. Boleh pula ya. Pukul 3.30 ni, 3.30 nak letak pukul 4 tau. Itu kira nak ujung-ujung juga 3.30 kan. Kita tak tahu kita tidur kita bangun ke tak. Maksud saya bangun tu ialah kita sedar ke tak nanti sebelum asar tu kan. Bimbang-bimbang sedar pukul 5? Kan? Sebab tu kalau kita kena tengok time jugalah dalam keadaan mengantuk tu. Ni ngantuk ni nak tidur dulu ke tidak? Tengok waktu. Ini untuk solat fardu. Kalau masanya lama lagi, panjang lagi untuk kita boleh tidur yang buatkan kita tak lepas waktu tersebut, dipersilakan tidur. Tapi kalau rasa tak boleh, jangan tidur. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi. Okey, itu sahaja. Yang bawah tu tak ada masalah sangat. Dia cerita tentang perawi hadis lah. Okey saja. Itu tinggalkan. Sampai sini saja perbincangan kita pada pagi ini. Okey. Ada persoalan sebelum kita bersurai? Ya. Apa nak marahnya Cik Zai? Saya sendiri yang tanya. Ada soalan? Okey. Ya, okey. Dia apa? Oh, buang angin. Okey, okey. Soalannya macam mana? Betul. Itu kita lihat dia sebagai macam orang yang istihadah. Setiap kali dia nak solat, dia kena ambil wuduknya semula. Kalau untuk orang yang buang-buang angin tu tadi. Penyakit begitulah. Dia tak masuk dalam bab ini. Dia masuk dalam bab penyakit. Yang kita actually dah pernah bincang kan? Dalam bab apa ya, saya tak ingat. Tapi saya pernah sebutkan, kita pernah bincang dalam bab-bab yang sebelumnya, untuk orang yang mana dia kencing, kadang air kencingnya mudah keluar kan, orang yang begitu, ataupun dia asyik buang angin. Sebab dulu saya ada bagi contoh yang makcik tu jumpa saya, dia kata dia asyik kentut je, lepas tu dia solat dia tak ambil wuduk. Dia kata gitu kan. Itu keadaannya begitu kan. Dia kata malas nanti nak ambil wuduk, kentut lagi, ambil wuduk, kentut lagi. Macam mana? Lebih baik tak payah ambil wuduk. Tak boleh lah macam itu. Jadi dalam hal yang sedemikian, kita lihat orang itu dia dalam keadaan yang berpenyakit. Jadi setiap kali dia nak solat, dia kena ambil wuduknya lah. Dia tak boleh simpan wuduk. Cuma kalau dalam solat itu dia buang angin. Ataupun macam kita istihadah kan, dia darah terus-terusan mengalir, kita tak anggap wuduknya batal. Masa setelah dia ambil wuduk untuk solat tu tadi. Kiranya wuduk dia, yes, pakai pad. Kira wuduknya hanya sah untuk waktu itu sahaja. Okay, waktu itu sahaja. Walaupun dalam waktu tersebut, dia keluar darahnya mengalir, ataupun dia buang-buang angin, ataupun kencingnya mengalir kan. Kita tak kata kena tukar ke apa, sebab dia dah dalam keadaan yang darurat, dah tak boleh nak buat apa dah. Yang penting awal tu dia ambil wuduk tadi Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.